A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diharapkan kepada pelajar semua berada dalam keadaan sihat walafiat pada hari ini untuk kita meneruskan lagi sesi PDP kita, Pendidikan Islam tingkatan 1 KSSM bahagian akidah. Tajuk pada pagi ini, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita bincangkan cadangan jawapan untuk latihan daripada buku teks Pendidikan Islam tingkatan 1, jadi kita lihat terlebih dahulu nota ringkas yang disediakan. Alhamdulillah, sebentar tadi kita dah lihat seimbas lalu sahaja berkaitan dengan nota ringkas untuk tajuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kita pergi kepada perbincangan bahagian penilaian buku teks Pendidikan Islam untuk tajuk ini. Secara keseluruhannya, untuk bahagian penilaian bagi tajuk ini, buku teks Pendidikan Islam tingkatan 1 muka surat 86, ada 5 soalan yang dimulai dengan soalan nyatakan maksud beriman kepada Allah, kemudian diakhiri dengan soalan kebat. Ada 2 soalan kebat untuk tajuk ini. Soalan yang pertama, nyatakan maksud beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nyatakan maksud beriman kepada Allah, kita kena ikut buku teks lah maksud yang diberikan, iaitu membenarkan dengan hati bahawa Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta, Pemilik dan Pentadbir alam ini, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Okey, selesai soalan pertama. Soalan yang kedua, jelaskan dalil nakli. Dan yang kedua, dalil akli, bahawa Allah Subhanahu wa taala pencipta, pemilik dan pentadbir alam yang berhak disembah. Ini merupakan dalil nakli. Yang ni, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Ini terpulanglah kepada pelajar sama ada untuk menjawab ataupun tidak soalan ini. Jadi jawapan ini disediakan
untuk menjawab soalan yang disediakan daripada buku teks. Ini maksud dia. Kemudian yang ni pula dalil akli. Sebelum saya terlupa tadi, dalil akli ini daripada Al-Quran dan Hadis. Yang ini Al-Quran. Dan dalil akli adalah dalil ataupun bukti daripada akal manusia secara logik. Baik, daripada buku teks berkaitan dengan dalil akli, diumpamakan, daripada sini diumpamakan dengan seorang pereka robotik. Dialah yang memiliki robot rekaannya, dan dialah yang berhak mengatur serta mengawal robot tersebut mengikut kehendaknya. Ini robot ni. Jadi robot ni, jika peserta ni, jika pelajar ni klik ke kanan, robot ni ke kanan. Jika pelajar klik robot ni ke kiri, di kontrol dia ni, robot ni akan bergerak ke kiri. Begitulah umpamanya sebagai dalil akal kita memikirkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta, memiliki dan mentadbir kita dan alam ini, seumpama pelajar ini mengawal dan mengatur, mentadbir robot ciptaannya ini. Sebagai dalil akal kita fikir macam tu. Oleh itu kita wajib yakin bahawa Allah yang berhak disembah dan ditaati, dan kepatuhan kepadanya adalah mutlak. Selesai soalan kedua. Seterusnya soalan ketiga, terangkan ciri-ciri dan kesan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada buku teks, ciri beriman kepada Allah pertama, mengesakan Allah dalam ibadat. Apa kesannya? Kesan mengesakan Allah dalam ibadat, kita akan mengabdikan diri hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama. Yang kedua, kita akan ikhlas dalam melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ciri yang pertama. Kesan untuk ciri yang pertama. Ciri yang kedua, beriman kepada Allah, ialah kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kesan kita takut? Pertama, kita akan menjauhi perkara yang mungkar. Yang kedua, kita akan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas dosa yang dilakukan. Selesai yang kedua. Ciri yang ketiga dan kesan beriman kepada ciri yang ketiga, beriman kepada Allah. Cirinya mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam berdoa. Kesan yang kita akan yakin kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, serta kita akan berikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai soalan yang ketiga. Soalan seterusnya, soalan yang keempat, pelajar sekalian, stimulus. Keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesan kepada kehidupan seorang Muslim. Stimulus ni adalah pernyataan kepada soalan. Sebelum tanya, dia akan cerita dulu. Itulah ayat mudahnya. Jadi keimanan pada Allah memberikan kesan dalam kehidupan seorang Muslim. Huraikan. Jadi kebat ni perlu ada isi, huraian,
huraian lengkap dan kesimpulan. Kenyataan ini dengan mengemukakan contoh yang sesuai. Apa contohnya? Kita pun bagilah satu contoh. Seseorang Muslim tidak akan melakukan perkara buruk. Ini contoh dia. Sebagai isi. Selesai isi. Kerana sentiasa mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala melalui solat 5 waktu. Okey. Huraian. Selesai huraian. Kesannya kita memulakan huraian lengkap. Keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan semakin bertambah dalam kehidupan. Huraian lengkap. Kesimpulan, oleh itu kita hendaklah. Okey, jadi pelajar mulakanlah dengan perkataan oleh itu kita hendaklah dalam kesimpulan. Kepada soalan kebat, sentiasa melakukan amal soleh agar terhubung berjaya dalam hidup, dunia dan akhirat. Okey, selesai soalan yang keempat. Soalan terakhir, soalan yang kelima, stimulus. Seorang mukmin berasa tenang apabila menghadapi musibah. Huraikan hujah kamu untuk menyokong kenyataan di atas. Jadi berasa tenang bila menghadapi musibah, kita pun memikirkan kesan dia. Jadi kesan ni kita boleh jadikan dia sebagai isi. Kemudian kita pun hurai. Kemudian hurai lengkap dengan kita letakkan kesannya. Dan kemudian kesimpulan, oleh itu kita hendaklah. Okey, mulakan jawapan kita. Ini contoh jawapan. Seseorang itu akan yakin segala yang berlaku adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai isi. Jadi kesannya, seorang itu berasa tenang apabila menghadapi musibah. Ataupun sebablah ya, sebab. S untuk sebab. Sebab apa dia rasa tenang apabila menghadapi musibah? Kerana dia yakin segala yang berlaku adalah ujian daripada Allah. Jadi dia tenang. Baik. Untuk meningkatkan keimanan kepadanya, kepada Allah SWT lah. Nya ni. Huraian. Huraian lengkap, kesannya manusia akan menghadapi semua musibah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sabar. Huraian lengkap. Oleh itu kita hendaklah, kesimpulan, menerima segala ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kata hubung terhimpun banyak hikmah di sebaliknya. Baik, untuk pelajar tingkatan 1, kita letakkan kata hubung di dalam kesimpulan ini. Suka. Okey, suka, supaya, untuk, kerana, agar. Seperti pun boleh. Jadi di sini saya menggunakan untuk dan kerana. Okey, insya-Allah pelajar boleh mendengar penerangan secara bersemuka daripada ustaz dan ustazah anda bila sekolah dibuka nanti, insya-Allah. Kita doakan bersama COVID-19 ini akan lenyap daripada muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tingkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyakkan berdoa. Jangan di musim ini kita semakin jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai soalan terakhir, soalan yang kelima. Jadi setakat itu saja daripada saya untuk nota ringkas dan perbincangan bahagian latihan buku teks bagi tajuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kerana subscribe YouNav channel. Semoga anda dikurniakan kejayaan dalam hidup, dunia dan akhirat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.